Bukan saya yang tendang halau bukan saya halau sistem yang buat lah. Saya harap dia boleh join semula lah. Okay, so kita akan masuk. Okay, bab 7 pelan dan dongakkan. Okay, so ini adalah satu contoh Okay, apabila kita nak membina contohnya satu bangunan, kita mesti lukislah terlebih dahulu pelan dan dongakkan. Okay, so ini contohlah. Okay, contoh. Okay, untuk membina ni bangunan di dalam ini, kita mesti lukiskan ini plan. Plan. Plan maksudnya bentuk bangunan apabila kita lihat dari atas. Kita dapatlah plannya. Yang ini depan kan, pintu rumah kan, depan. So yang ini ialah bentuk dongakkan depan. Kalau bahasa Inggerisnya front elevation. Ini bentuklah, bentuk yang kita lihat dari pintu depan. So ini ialah dongakkan. Dongakkan ataupun elevation depan. Bentuk yang kita lihat dari depan. Dan yang ini, yang saya bulatkan ini, dongakkan sisi. Side elevation. Bentuk ini adalah bentuk yang kita boleh lihat dari sisi. So itulah yang kita belajar dalam bab pelan dan dongakkan. Penting apabila kita nak buat sesuatu bangunan. Contohnya lah. Tapi sebelum itu kita perlulah belajar sedikit istilah-istilah yang kita akan gunakan dalam bab ini. So kita akan lihat satu-satulah. So first kita akan lihat apakah itu unjuran ortogon ataupun orthogonal projection. Dan objektif kita ialah kita dapat melukis unjuran ortogon. Kita boleh melukis. Hafiz ada, Hafiz. So at the end of the lesson, kita akan dapat melukis unjuran ortogon. So kita lihat dulu. Gambar raja di depan. Gambar raja yang pertama, objek yang pertama. Apa nama objek ini? Apa nama objek yang pertama ini? Ada 3 kan? Yang pertama tu objeknya namanya apa? Siapa tahu? Cepat-cepat. Jangan buang masa. Tolong bagi respon. Ada 3 objek depan sini. Tolong berikan nama objek yang pertama. Objek yang pertama nama apa? Silinder. 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 Very good. Tak Chinese. Thank you. Tolong bagi respon lah. Itu sebabnya saya tak bagi awal video sebab saya nak kita ada sesi soal jawab lah. So silinder silinder. Silinder ada apa? Ada permukaan rata dan ada permukaan melengkung. Silinder. Permukaan rata dan permukaan melengkung. So tahu yang mana satu yang rata, yang mana satu yang melengkung. Yang kedua, apa nama objek yang kedua? Apa nama objek yang kedua? Koin. Koin pun sama, ada permukaan melengkung, melengkung dan juga permukaan rata. Ada curved surface dan juga flat surface. Kita lihat objek yang ketiga. Apa nama objek ketiga? Sfera. Sfera ada tak permukaan rata? Tak ada. Tak ada, dia hanya ada permukaan melengkung. Curved surface. So kita lihat apakah di bawah ni notanya.
Okey, sata ialah permukaan rata. Sata ialah apa? Permukaan rata. Sata ialah permukaan rata. Okey, istilah ataupun perkataan sata itu ialah bermaksud permukaan rata. Okey, pada satu objek. Dan ada berapa jenis sata? Ada berapa jenis sata? Ada berapa jenis sata? Dalam nota saya ada tulis. Tolong bacakan, tolong sebut. Ada berapa jenis sata? Sata kalau bahasa Inggerisnya plane, plane. Okay, surface, flat surface. Plane maksudnya flat surface. Okay, ada berapa jenis sata? Nampak tak saya punya nota? Three ya, ada 3 jenis. Okey, tolong bacakan apa tu sata. 3 jenis. Tolong sebut siapa-siapa. Ada 3 jenis sata. Tolong bacakan ketiga-tiga sata. Cepat-cepat cakap, jangan buang masa. Berapa jenis sata? Sata ada 3 jenis kan? Okey, tolong bacakan sata-sata tersebut. Sata mengufuk, sata Ya. mencancang, Ya. sata condong. Ada 3 jenis lah. Okey, sata. Ada mengufuk, mencancang dan condong. Okey, kita akan lihatlah. Okey, yang mencancang macam mana, yang mengufuk macam mana, yang condong macam mana. Okey, so senang kata, kita lihat slide yang seterusnya. Okey, sebelum saya bagi awak penerangan untuk ni. Okey, kita ada 3 jenis sata. Ada 3 jenis sata. 3. Mengufuk, mencancang dan condong. Okey. So, awak bayangkanlah ini adalah satu rumah. Rumah. Rumah ada lantai, floor. Ada dinding. Dan ada bumbung. Okey, satu rumah kan. Okey, maaf lukisan tak cantik. Okey, mengufuk. Yang mana satu mengufuk? Sata mengufuk. Dinding. Mengufuk, salah? Lantai. Lantai mengufuk. Lantai ialah sata mengufuk. Okey, dinding? Mencancang. Mencancang. Okey, so kena ingatlah. Ingat. Okey, mengufuk seperti lantai mengufuk. Okey, mencancang seperti dinding. Okey, tegak. Okey, kalau bumbung? Condong. Condong. Okey, so itu je lah. 3 istilah yang kamu perlu faham. Okey, iaitu sata mengufuk, sata mencancang dan sata condong. Okey, awak juga ada pernah dulu belajar tentang koordinat. Koordinat. Koordinat juga ada. Dia tak panggil sata lah. Dia panggil paksi. Apa ni paksi? Mengufuk ke mencancang? Mengufuk. 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 Kalau mencancang, macam ni. Okey, ini mencancang. Kan awak ada belajar kan? Apa ni? Koordinat. Okey, sata kartes. Mengufuk ialah paksi X. Mencancang paksi Y. Awak juga ada belajar catah palang. Okey, catah palang. Catah palang, catah palang. Kita juga ada catah palang. Apa ni? Mencancang ke mengufuk? Mengufuk. Macam ni mengufuk. Mencancang. Mencancang. Kan ada tak perkataan Melayu? Cincang-cincang.
Atas ke bawah kan, cincang-cincang kan? Ada tak perkataan cincang? Ada? Ada. So ingat di situlah. Kan, cancang. Cancang tu tegak. Kalau catar pala macam ni, Mengufuk. mengufuk. Okay, so kena faham lah. Okay, bercancang tu apa, mengufuk itu apa. Dan sata contoh lah. Okay, so awak lihat contoh objek di bawah. Okay, raja di sebelah menunjukkan suatu sukuan silinder tegak. Ini adalah 1/4 daripada satu silinder. Okay, sukuan. Sukuan maksudnya berapa? Sukuan. Sukuan maksudnya berapa? Kalau separuh, 1/2 kan? Kalau sukuan, sukuan berapa sukuan? Sukuan berapa? Sukuan. Quarter kalau bahasa Inggerisnya, quarter. Sukuan maksudnya 1 per berapa? Separuh 1/2. Kalau sukuan berapa sukuan? Quarter. 1/4. 1/4 lah. So yang ni ialah satu sukuan silinder. Okay, sukuan silinder 1/4 lah daripada silinder. Okay, maknanya dia adalah satu silinder macam ni kan, tapi dia potong 4 lah. Potong 4, so dapat macam ni lah. Okay, so ini adalah sukuan silinder tegak dengan tapak mengufuk. Okay, ni PQRS. Okay, PQRS ni kan, PQRS sata apa? PQRS sata apa? Mengufuk. Mengufuk macam lantai kan, mengufuk. Mengufuk, sata mengufuk macam lantai. Lepas tu, okay, so PQRS sata mengufuk. Okay, lepas tu PSTU yang mana? PSTU ni kan, PSTU sata apa? Mencancang. Mencancang kan, mencancang. Lepas tu apa lagi? PQRS mana? PQRS salah kan, silap PSTU mencancang. PQRS tadi kan kita dah sebut kan, mengufuk kan. Mengufuk. So ada silap di sini nota dalam buku. Okay, dan kita lihat lagi QRTU. Okay, QRTU permukaan melengkung. Permukaan melengkung. Dia bukan sata lah, sebab sata tu permukaan rata. Okay, kita lihat yang seterusnya. Okay, so ini nota-nota sajalah. Okay, you kena faham lah istilah-istilah. Okay, yang kita akan gunakan lah dalam bab ini. Okay, bab 7, palan dan dongakkan. Okay, kita lihat lagi. Okay, raja di sebelah menunjukkan satu prisma tegak dengan ABCD ialah sata mengufuk. So ABCD sata mengufuk macam lantai Okay, sata mengufuk. Okay, ABF tu bentuk apa? ABF bentuk apa? Segitiga. Mencancang, betul tak segitiga itu? Sata mencancang dan CDE pun samalah, segitiga. Sata yang mencancang. Okey, lepas tu dia kata apa? BCEF. Ni kan, condong kan? Betul tak? Macam bumbung kan? Condong. ADEF, sata condong jugalah. Okey, dan seterusnya garis FM dan EN berserenja dengan garis AB dan CD masing-masing. So kita lihat. Okey,
FM. FM ini ya, FM. Dan EN. Berserenjang. Apa maksud berserenjang? Apa maksud berserenjang? Kita lihat FM berserenjang dengan AB. EN berserenjang dengan CD. Apa maksud berserenjang? Apa maksud segi empat di sini? Berserenjang, perpendicular. Apa maksud segi empat? Sudut berapa? Anda nampak tak di sini? Segi empat. FM Ada. dengan apa maksud segi empat? Apa maksud segi empat? Simbol segi empat dalam gambar raja ini. Apa maksud ni? Sudut. Sudut berapa? Sudut 90 darjah. So berserenjang maksudnya ialah dia bersilang. Okay, bersilang. Bersilang pada 90 darjah. Itu maksudnya berserenjang. Bersilang pada 90 darjah. So FM bersilang dengan AB pada sudut 90 darjah. Itu je lah. Okay. So garis FM, garis SM, okay, bersilang sudut 90 darjah. Maka kita namakan garis FM ni sebagai normal. Okay, normal. So, bila kita lihat normal di bab ini, bermaksud garisan itu ialah garisan berserenjang. Okay, so normal kepada sata ialah garis lurus yang berserenjang atau bersudut tegak dengan sata tersebut. Okay, dengan sata tersebut. So, FM berserenjang dengan AB, maka FM ialah normal. Normal kepada AB. Boleh faham tak normal itu apa? Normal maksudnya berserenjang. Okay, perpendicular. Okay, kita lihat lagi. Ini yang penting lah, yang sebenarnya lah kita nak pelajari. Okay. So kita dah belajar apa? Sata. Sata ada sata mengufuk, sata mencancang dan sata condong. Dan kita ada juga belajar maksud bagi normal. Normal maksudnya apa normal? Berserenjang. Bukan orang itu normal ke tak normal. Bukan. Normal di sini, matematik ni yang kita belajar sekarang maksudnya berserenjang. Okay, normal. Bukan orang itu tak normal lah, gila lah. Itu bukan maksud dia. Okay, so kita akan lihat, okay, apakah itu unjuran ortogon? Unjuran ortogon ialah apa? Image. Image yang terbentuk pada sata apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan sata tersebut. Okay, so unjuran ortogon ialah image. Ataupun bahasa Inggerisnya orthogonal projection. Okay, ialah image pada sata. Okay, kita lihat contoh lah. Nampak tak PQ, objek? Nampak tak objek PQ? Satu garisan, betul tak? Betul. Betul kan? Okey, awak bayangkanlah. Okey, PQ tu macam satu kayu lah. Kayu, satu kayu. So, bila awak ambil lampu suluh, awak pancahkan dari atas, you akan nampak bayang-bayang dekat bawah, betul tak? Bayang-bayang QR. Betul tak? Betul. Yang QR ni, garis QR ini ialah unjuran ortogon. Unjuran ortogon tu image. Ataupun bayang-bayang lah. Faham tak? Okay. So, awak tak perlu hafal lah dia punya definisi ya.
Awak cuma perlu faham saja. Okay, so wujud ortogon tu sebenarnya ialah image ataupun bayang-bayang. Image. Okay, shadow lah. Okay, kita lihat lagi satu. Okay, nampak tak objek PQ? Nampak objek PQ? Nampak tak pelajar? Nampak. Nampak kan? Okey, tadi saya kata apa? Awak anggap PQ ni macam satu kayu lah. Dan awak ambil lampu suluh, torchlight, awak pancarkan dari atas. Ia akan nampakkan bawah ini ada bayang-bayang, betul tak? Ada Betul. image, betul tak? Image itu ialah unjuran ortogon. Nampak ni? Unjuran ortogon ialah apa? Image. Image lah. Okey? Okey, kita lihat lagi contoh yang seterusnya. Okey, unjuran ortogon. Okey, ini bagi tadi, okey, ini bagi PQRS. PQRS. So, nampak tak objek PQRS? Nampak objek PQRS? Nampak. Bentuk apa? Segi 4. Segi empat. Segi empat ialah sata dua dimensi. Sata dua dimensi, ya. Dimensi. Ada dua dimensi. Okey, dua dimensi maksudnya apa? Ada dua, ada panjang dan lebar. Okey, kita ada dua dimensi dan tiga dimensi. Tiga dimensi ada panjang, lebar dan tinggi. Okey, so PQRS ialah objek dua dimensi sebab dia hanya ada panjang dan lebar saja. Okey, sekarang kita lihatlah objek PQRS. Sekarang kita letak torchlight di depan. Depan Okey, nampak saya punya anak panah di depan. So bila awak pancarkan, awak akan dapat image pada sata mencancang, betul? Betul tak? Awak ambil lampu suluh, awak pancar dekat objek PQRS, awak akan nampak image atau bayang-bayang dekat sata mencancang, betul tak? Betul ke tak faham? Betul. Betul lah. Okey, so A, B, C, D ialah unjuran ortogon. Unjuran ortogon. Unjuran ortogon. Image itulah. Image yang terbentuk. Okey. Seterusnya. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, kita ada objek apa? Objek apa di atas? Segi 4. Segi empat jugalah. Okay, so ada segi empat, E, F, G, H. So, bila kita ambil satu lampu suluh, kita pancarkan dari atas ke bawah, kita akan menghasilkan satu image di bawah, sata mengufuk, betul? Image tersebut kita namakan sebagai RSTU itu sebagai apa? Sebagai apa? RSTU tu sebagai apa? Sorry, tak dengar, Ungku? Orthogonal projection. Orthogonal projection. Dia punya unjuran ortogon. Image lah. Image tu ialah unjuran ortogon. Okey, kita lihat lagi contoh. Okey, sekarang kita ada satu objek tiga dimensi. Nampak ni? Kita start daripada tadi. Okey, daripada satu objek yang ada satu garisan saja. Lepas tu kita gunakan objek yang ada panjang dan lebar. Okey, dua dimensi. Sekarang kita gunakan objek tiga dimensi. Dalam bab ini kita banyak guna objek tiga dimensi. Okey, so kita nampak tak satu objek tiga dimensi. Okey,
Apa nama objek tersebut? Apa nama objek yang diberikan? Kuboid. Cuboid. Okay, so namanya cuboid. Okay, so sekali lagi, bila kita ambil torchlight, kita pancahkan dari atas, kita akan nampak bayang-bayangnya berbentuk segi empat, betul? Segi empat A, B, C, D, betul tak? Betul ke tak betul? Ke tak faham? Faham tak? A, B, C, D itu ialah apa? A, B, C, D? A, B, C, D ialah apa? Apakah itu A, B, C, D? Image. Image ataupun kita gunakan perkataan, ada dua perkataan. Orthogonal projection. Okay, orthogonal projection. Image bawah ini kita namakan sebagai unjuran ortogon. Faham tak belajar? Image yang terbentuk di bawah ini kita namakan sebagai unjuran ortogon. Okay, sekali lagi. Kita diberikan satu objek 3 dimensi. Okey, apakah nama objek ini? Objek ini bernama apa? Adakah ini kubus? Adakah ini kubus? Cube? Adakah ini cube? Cuboid? Piramid? Prisma? Sfera? Cone? Silinder? Mana satu? Awak ada belajar kan? Sorry? Cube. Cube. Cube tu macam mana? Cube. Macam ni kan cube. Macam Rubik Cube. Sorry ya, lukisan tak cantik. Cube. Cube. Ataupun kubus. Okay, so apa tu? Kita ada kubus, cuboid, piramid, objek 3 dimensi kan? Apa lagi ya? Silinder, cone, apa lagi ya? Prisma, sfera. Okay, so ini bentuk 3 dimensi ya. Mana satu bagi objek ini? Kubus. Kubus yang atas ni, kubus. Ini bukan kubus. Sorry? Kuboid. Cuboid yang tadi, cuboid macam ni. Macam kotak mancis. Ini bukan cuboid yang gambar Raja 6. Raja 6. Ini bukan cuboid. Ini apa? Cepat. Raja. Apa nama objek ini? Kubus, cuboid, piramid, silinder, cone, prisma atau sfera? Prisma. Betul, prisma. Okay, ini adalah satu prisma. Okay, prisma. Okay, so bila awak ambil satu lampu suluh, okay, torchlight, awak pancahkan di sebelah sisi lah, okay, dekat sisinya. Okay, sisinya seperti mana anak panah yang saya lukis. So awak akan nampak apa? Image di sata mencancang, betul? So image tu kita namakan sebagai Orthogonal projection. Orthogonal projection. Okay, unjuran ortogon. Okay, so
Faham unjuran ortogon tu apa? So sekali lagi unjuran ortogon ialah imej yang terbentuk pada satu sata apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan sata tersebut. Okey, nampak tak dia punya unjuran garis? Unjuran garis nampak tak warna hijau ni? Berserenjang dengan sata. Nampak ni? Dia punya unjuran garis. Okey, garisan yang hijau ni berserenjang. Garisan berserenjang dengan sata. Berserenjang, apa perkataan kita guna tadi? Garisan berserenjang, apa istilahnya? Apa istilahnya? Berserenjang. Contohnya kita ada garis ER. Nampak ni? ER. ER berserenjang dengan sata mengufuk. Sata mencancang Sata mencancang. ER berserenjang dengan sata mencancang. So, ER tu garis apa? Tadi kita sebut. Garis apa? Start dengan N. No apa no? Nona. No apa? Yang bersenjang tadi. Bersenjang. Normal. Normal lah. Normal tadi kita ada belajar normal kepada sata ialah garis yang bersenjang dengan sata. Okay. So, ingatlah benda yang kita dah belajar. Okay, sata. Okay, so kita lihat contoh ketiga. Setiap rajah berikut menunjukkan unjuran sesuatu objek pada sata mencancang atau sata mengufuk. Okay, sama ada unjuran yang terhasil ialah unjuran ortogon ataupun tidak. Okay, saya nak test awak. Okay, A. Yang yang sata warna putih ni mencancang ke mengufuk? Soalan A, sata yang putih ni mencancang ke mengufuk? Mengufuk. Mengufuk tadi saya kata apa? Lantai. Lantai. Adakah ini macam lantai? Mencancang. Ini mencancang. Okey, kena ingatlah. Mencancang. Okey, kalau yang ni? Mengufuk. Mengufuk. Ini sata mengufuk. Yang ni pun sata mengufuk lah. Okey, tapi itu bukan soalan dia lah. Dia nak tanya sama ada unjuran yang terhasil ialah unjuran ortogon ataupun tidak. Okey, so A. Nampak tak objek ini? Okey, apa nama objek ini? Apa nama objek ini? Apa nama objek ini? Prisma. Apa nama? Sorry? Apa nama objek A? Kuboid. Cuboid. Okay, so pelajar. Kalau kita letak torchlight di sebelah kanan, kita pancarkan dekat sata mencancang. Adakah ini betul? Unjuran ortogon? Adakah betul A? Betul ke salah? Unjuran ortogon betul ke salah? Adakah imej tu unjuran ortogon? Jawapan ya atau tidak? Apa itu unjuran ortogon? Image. Image. Adakah imej ni betul? Betul. Betul. So, iyalah. Okey, kita lihat B. Okey, apa nama objek ini? Yang bentuk T, objek apa? Prisma. Prisma. Okey, prisma. Betul.
Okey, kita ambil torchlight, kita pancarkan dari atas. Image kat bawah ni, adakah image kat bawah ini unjuran ortogon? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Tengah tak ada garis. Sorry? Ada petak kat tengah. Ada petak kat tengah. Ada petak kat tengah. Ada Sepatutnya. petak. Sepatutnya. Okeylah. Sepatutnya betul lah. Okey, sepatutnya betul lah. Okey. Cuma sepatutnya sini kena guna garis putus-putus. Okey, okeylah kita abaikan ini dululah. Sebab ada kesilapan sedikit di sini. Okey, patutnya dekat sini yang ni yang saya belakang dia kena guna garis putus-putus. Garis putus-putus ini mewakili sisi yang terlindung. Contohnya kan sini ada kan. Okey, dekat keyboard ya, kita ada gunakan garis putus-putus. Kenapa saya gunakan garis putus-putus? Sebab nampak tak sisi itu? Tak nampak kan? So kita gunakan garis putus-putus. Okey, so saya skip soalan ini sebab ada sedikit kesilapan lah. Okey, so kita lihat C. Adakah betul ke salah? Salah. Salah, bukan lah. Kenapa bukan? Sebab yang garis hijau tu kan, dia mesti berserenjang dengan SATA. Dia mesti berserenjang dengan SATA. Dia mesti normal dengan SATA. Okey, so saya harap awak faham. Okey, so sekarang uji minda 7.1a. Okey, setiap raja di bawah menunjukkan objek dan unjurannya kepada suatu SATA. Tentukan sama ada unjuran itu ialah unjuran ortogon atau bukan. Okey, A. Ya atau bukan? Ya atau bukan? Ya. 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 Okey. Kita lihatlah contoh. Contoh. Okey, ni saya ada kebetulan ni kan. Apa ni? Silinder. Silinder. So kalau kita lihat dari sisi, nampak bentuk apa? Segi empat. So jawapan ni ya betul kan? Nampak segi empat, tepat. Okey, silinder. Okey, B. Ya atau tidak? Ya. Ya kan? Okey, C. C. Ya atau tidak? Tak. Tidak. Tak. Kenapa? Sebab garisan yang hijau ni patutnya apa? Normal kan? Bersenjang kan? Ya. Okay. So yang ni dia buat silap lah. Dia tak senjang, tak normal. Tak normal kan? Tak gila lah. So tak boleh lah. Okay, D. Ya atau tidak? Ya. Ya. Okay. So saya harap boleh faham lah. Unjuran ortogon tu ialah image. Okay. Okey, soalan nombor 2. Seorang murid melihat objek berikut dari arah pandangan yang diberi. Antara kombinasi berikut yang manakah menunjukkan unjuran ortogon yang betul? Okey, A betul tak A? Objek macam ni. Lihat dari atas. So kita dapat bayang-bayang ataupun image-nya seperti ini. Betul tak A? Betul tak? Kita lihat objek ini dari atas. Kita akan nampak bentuk macam ni. Putus-putus. Betul-betul lah. Okey, betul-betul. Betul-betul lah. Maknanya memang tak bohong lah. Betul-betul lah. Okey. B? Putus. Betul. Betul. Betul tak? Kalau kita lihat apa ni? Satu bentuk silinder tapi tengah-tengahnya kosong. Okey? Salah. Macam satu pipe lah. Pipe, betul tak? Pipe air kan? Pipe air bentuk macam ni kan? Pipe air. Okey, so betul tak? Kita lihat dari atas nampak macam ni. Salah. Salah kan? Patutnya tengah-tengah bentuk bulat kan? Bila kita lihat dari atas. So boleh faham lah unjuran ortogon tu apa? Unjuran ortogon tu ialah Image. image. Okey, ini yang lagi canggih lah. Contoh nombor 5, kita nak mula melukis. Okey, so bab ini senang lah. Senang sebab apa? Tak payah kira. Kan awak tak suka matematik sebab ada banyak kira-kira kan?
ada algebra X, Y, Z kan, nak pindah sini, pindah sana. Bab ini lebih senang sedikit sebab dia tak ada kira-kira. Tak payah guna kalkulator, hanya lukis saja. Okay, so apa yang dia nak lukis? Okay, dia nak minta kita lukis unjuran ortogon lah. Okay, raja di sebelah menunjukkan objek berbentuk silinder yang terletak pada suatu sata mengufuk. Kita letakkan ini pada sata mengufuk. Okay, lantai lah. Sata mengufuk maksudnya apa? Lantai. Lantai ya, lantai, floor. Okay, kalau dinding sata Mencancang. cancang. Kalau bumbung sata Condong. okay, so ada 3 jenis sata lah. Kalau normal maksudnya? Kalau normal maksudnya? Ortogon. Ortogon tu image. Normal maksudnya berserenjang. Okay, berserenjang. Contohnya kan dalam gambar raja bawah ni, ada kan satu garis sun berwarna hijau. Kan? Yang ini ialah normal. Okay, normal terhadap sata mengufuk. Normal, berserenjang, bersudut tegak. Okay, so diberi diameter silinder ialah 4 cm dan tingginya 6 cm. Lukis unjuran ortogon objek silinder tersebut pada A. Sata mengufuk sebagaimana dilihat dari arah Z. So, dari arah Z. Maknanya kita lihat dari atas. Dari atas. Dari arah Z maksudnya dari atas. So, contoh ini kan, silinder kan tadi. Ni silinder ya. Okay, silinder nampak? Silinder. So, kita lihat dari atas. So, kita lihat dari atas, apa kita nampak? Apa kita nampak? Bulat. Bulat kan. Lepas tu, okay, bulatan kan, betul tak? Bulatan. So, jawapannya, ni lah. Nampak ni? Bulatan. Okay, dengan diameter 4 cm. Boleh faham tak belajar? So, Faham. tahu tak lukis? Gunakan, apa nama, nak lukis, apa ni? Nak lukis bulatan? Guna apa? Jangka lukis. Jangka lukis. So, ada tak jangka lukis? Ada jangka lukis? Ada. Okey. Jangka lukis. Nak lukis bulatan, diameter 4 cm. Apa nama? Diameter 4 cm. Diameter 4 cm. So, nak ukur berapa cm? Nak ukur berapa cm? Awak nak lukis bulatan, diameter 4 cm. So, awak guna jangka lukis. Awak ukur berapa cm? 2. 2 cm. Pandai. So pastikan ukur macam mana ukur. Ukur macam ni. Ukur 2 cm. Lepas tu, okey, letakkan di kertas putih ya. Untuk bab ini awak akan lukiskan di kertas putih sepatutnya. Sepatutnya. Tapi kalau tak ada, awak boleh lukis di buku latihan. Patutnya. Macam ni lah. Dah habis. Itu je. Ini ialah apa? Unjuran ortogon. Image. Image bagi silinder apabila kita lihat dari arah Z. Dari atas. Boleh faham tak belajar? Faham tak? Faham. Faham lah? Okey, kita lihat soalan yang seterusnya. Masih lagi soalan yang sama. Okey, sekarang kita nak lukis unjuran ortogon silinder pada sata mencancang sebagaimana lihat dari arah Y. So, kita lihat dari arah Y. Arah Y tu dari mana? Depan. Depan. So, tadi saya dah ada kan? Tunjuk kan tadi? Ini silinder kan? So, kita lihat dari depan. So, kita nampak apa? Nampak silinder ke? Ya, kita tak nampak silinder kan? Kita hanya nampak satu segi 4 sahaja. Boleh faham tak pelajar? So yang ini awak rasa senang kan bila saya ada ni kan? Apa ni? Saya ada bagi awak nampak apa ni? Apps ni lah. Ni kira apps lah kan? Ada software. Tapi exam tak ada software macam ni tau. Awak kena bayangkan sendiri. Okay? Dalam Pixel tak ada software. Oh ni, saya boleh gerak-gerak. Oh boleh tengok. Tak ada, awak kena hafal.
Kena ingat. Kena ada sedikit imajinasi lah. Okay, so macam mana nak lukisnya ni? Lukis macam ni, gunakan pembaris. Okay, gunakan pembaris. Okay, kita lihat. Seterusnya. Okay, seterusnya. Ataupun saya rasa awak kena buat jugalah. Boleh tak? Ada buku latihan tak? Ada buku latihan? Ada. Dan okey, jom kita buat soalan ni. Okey. So tadi soalan A saya dah buat kan? Okey, nanti awak cuba buatlah. Okey, soalan B. Okey, soalan B. Okey, macam mana nak lukis segi empat ini? So saya okey, awak salin soalan. Salin soalan. Okey, soalan A. Okey, tadi saya dah buat lah. Okey, soalan A. Macam mana nak buat? Ukur berapa cm? Ukur berapa cm? Nak lukis belatan kan? Ukur berapa cm? 2. 2 cm 2 cm. So ukur 2 cm. Okey, so pastikan buat sama-sama di buku latihan. Lepas tu lukis. Okey, di ruang kosong unjuran ortogon. Unjuran ortogon. So inilah jawapan untuk A. Okey, lepas tu B. Okey, sata mencancang sebagaimana dilihat dari arah Y. Okey, so tadi kan saya dah kata kan dari arah Y. So bentuk apa yang kita nampak? Bentuk segi empat kan? Yang ni kan? ABCD kan? Betul? ABCD. Bentuk segi empat yang kita akan nampak. So macam mana nak lukis? Okay, dia mesti gunakan ukuran sebenar lah. Dia mesti gunakan ukuran sebenar. Maaf saya lupa nak beritahu. Dia mesti gunakan ukuran sebenar. Okay, bila awak lukis, pastikan awak gunakan ukuran yang sebenar. Okay, contohnya kalau 4 cm, pastikan awak lukis 4 cm. Lukis 4 cm. So, gunakan pembaris, ukurlah daripada kosong. Okay, ukur, pastikan betul lah 4 cm. Okay, 4 cm. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Faham tak pelajar? Ukur 4 cm. Pastikan ukuran tu betul, tepat. Tak boleh silap langsung. Boleh? Dah ukur, dah lukis 4 cm di buku latihan awak. Dan periksa awak akan buat soalan ni di kertas putih. Okay? Tapi sekarang awak boleh buat di buku latihan. Dah belum? 4 cm. Pastikan ukuran betul lah. Okay? Lepas tu, 6 cm. 6 cm.
Macam mana nak 6 cm? Ni sudut tegak kan? Sudut tegak. Okey. So kalau sudut tegak, okey, sama ada awak nak gunakan protractor, protractor, ataupun kalau awak malas, awak boleh gunakan pembaris sahaja. Macam mana nak guna pembaris? Okey, kita boleh gunakan garisan kan ada kan garisan. Nampak ni? Ada kan garisan garisan dekat pembaris. So kita boleh gunakan garisan pembaris. Kita letak betul-betul sebaris. Nampak tak saya buat? Garisan ni sebaris dengan garisan 4 cm yang kita buat tadi. Faham maksud saya tak? Okay, kan dia dapat membentuk kan sudut tegak kan di sini kan. Asalkan garis tanda dekat pembaris sebaris dengan garisan yang kita buat tadi. Kan dia akan membentuk sudut tegak, betul tak? Faham tak belajar? Ada soalan tak? Ada soalan? Untuk melukis 6 cm? Ada masalah untuk melukis 6 cm tak? Dan pastikan 6 sudut tegak tegak dia mesti tegak 90 darjah. Sama ada nak guna protractor ataupun tak nak, itu terpulang. Tapi pastikan dia mesti 90 darjah. Mesti 90 darjah. Nampak 90 darjah. Okey. Lepas tu, okey, atas kita sambung lagi 4 cm. So, sambung lagi 4 cm. So, 4 cm. So, kita boleh sambung lagi atas ni 4 cm. cm. Okey, lepas tu sisi yang terakhir 6 cm. Gunakan tanda dekat pembaris Kalau saya lah. Tapi kalau you nak guna protractor, terpulang lah. Okay, 6 cm. Okay, itulah pelajar. Ni bentuk yang kita, inilah unjuran ortogon. Okay, unjuran ortogon. So, ini jawapan untuk B lah. Jawapan untuk B. Okay, 4 cm. 6 cm. Tak payah label Tak payah label. Yang penting ukuran awak betul. Dan bila awak habis buat, pastikan awak ambil sedikit masa untuk mengukur lagi sekali. Ukur sekali lagi awak punya panjang sisi. Pastikan betul lah. Pastikan 6 cm betul. Pastikan setiap sisi betul lah. 4 cm betul. Dah siap, tolong semak lagi sekali jawapan awak. Faham tak belajar? Faham. Faham Okey, saya dah buat dalam buku latihan awak soalan contoh 5. Okey, sebab bab ini awak perlu banyak lukis. Kalau sebelum ni awak perlu banyak buat soalan matematik, yang ni awak kena banyak melukis. Okey, banyak melukis supaya awak lebih mahir lah. Okey, kita lihat lagi satu contoh. Contoh nombor 4. Okey, so kita akan cuba buat soalan ni. Buat soalan ni. So, ini soalan dia. Raja di sebelah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat ABCD yang terletak pada suatu sata mengufuk. Letak di lantai lah.
Permukaan ABKLGF ialah keratan rentas seragam prisma tersebut. Sisi AF dan BK adalah tegak. Lukis unjuran ortogon, lukis image. Image bagi objek tersebut pada A. Sata mengufuk sebagaimana dilihat dari arah Z. Lihat dari arah Z. Arah Z itu dari mana? Arah Z itu dari mana? Arah Z itu dari mana? Dari mana? Sisi ke, depan ke, atas ke? Depan. Z, sorry, salah. Z. Oh, atas. Z tu sebenarnya dari atas. Kalau Y? Kalau Y? Y dari mana? Tepi. Tepi X. Depan. Y depan lah. Betul tak? Y depan kan? X yang sisi kan? Z atas kan? Okay? Okay, so Z. Okay, so dari atas. So dari atas awak nampak apa? Dari atas nampak apa? Okey, dari atas. Okey. Awak akan nampak bentuk ini kan? Betul tak? Awak lihat dari atas. Awak akan nampak bentuk ini kan? Betul? Betul tak belajar? Bila awak tengok dari atas, seperti awak kemek kan objek ini. Awak kemek kan? Tekan. So, ia akan nampak bentuk ABCD, betul tak? Betul. Betul kan? Okey, so kita lakarkan dulu. Okey, kita boleh lakarkan dulu. ABCD. ABCD. AB berapa panjang dia? 6 cm. 6 cm. BC 5 cm. 5 cm. Okey, ni dari arah Z. Dari atas. Okey, dari atas. So kita akan nampaklah dia punya tapak 6 cm. Dia punya lebar 5 cm. Okey? Dan kita nampak tak dari atas sisi GH? Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Nampak kan? So, dalam unjuran ortogon, awak perlu lukis juga garisan GH. So, awak akan nampak garisan GH kat sini. GH, okay? GH, jarak daripada DA berapa? GH, jarak daripada EF berapa? 5 cm. Ini okey, saya lebarkan sedikit lah. Okey, so ini D kan. So kita akan nampak E atas, lepas tu bawahnya D. Lepas tu A, kita lihat atasnya F. Faham tak? Kita labelkan. Kita lihat dari atas F. Lepas tu bawahnya A. Okey, soalan saya ialah dari GH, jarak GH daripada EF berapa cm? Ini EF kan? EF yang ni kan? EF. Lepas tu GH. Saya label silap. Patutlah awak macam pening-pening sikit. Patutnya ini apa? Patutnya ini H. Kan? Lepas tu ini G. H daripada E berapa cm?
3 cm. So sini 3 cm kan. Ini penting sebab nanti kita nak lukis. So saya lakarkan dulu. Nanti saya kena buat garis HG ni, HG 3 cm daripada EF sisi tepi ni. You nampak tak garisan IL dari atas? Nampak tak IL? Tak. Anda yakin? Ya Kita, ke? kita lihat dari atas, kita kan akan nampak garisan ni, sisi ni. Patutnya lah. Okay? Bila awak tengok dari atas, awak akan nampak garisan ataupun sisi IL. So awak pun mesti lukis garis IL. Okay? So IL jaraknya daripada JK berapa? 2 cm. 2 cm. So nanti awak kena lukislah jarak sini 2 cm. Okay. So ini bentuk yang kita lukislah. Okay, ini bentuk yang kita lukis. Okay, berbentuk apa? Segi empat tepat. Okay, so kita gunakan pembaris. Okay, pembaris. Kita lukis. Okay, 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. Pastikan betul lah 6 cm. 6 cm. 6 cm. Okay, lepas tu 5 cm. 5 cm. So 5 cm. 5 cm. Nak guna protector boleh, nak gunakan pembaris saja pun tidak ada masalah. Yang penting ukurannya betul. Ukurannya betul. 5 cm. 5 cm. Nampak saya lukis 5 cm. Lepas tu 6 cm. Sekali lagi 6 cm. 6 cm. 6 cm. 6 cm. Okey, lepas tu ke bawah berapa cm? Berapa cm ke bawah? Berapa cm ke bawah? 5. 5 kan? Lukis 5 cm. Okey, lepas tu lima cm. Pastikan betul lah. Lepas itu, okey, garisan apa? HG. HG 3 cm daripada EF. Okey. So saya tuliskan sini dulu 5 cm. Sebenarnya tak perlu label. Sebenarnya tidak perlu label. Yang penting awak ukur dengan betul. Okey, dan awak kalau nak label, okey, kita label sebelah sini E, atas E Lepas tu bawahnya /D. Sebab kita nampak E dari atas. Lepas tu kita lihat bawahnya D. Lepas tu yang ni F. Lepas tu bawahnya A. Nak label boleh. Tak nak label pun tak ada masalah. Okey, terpulang. Lepas tu sini J. Bawahnya C. Lepas tu sini K. Lepas tu bawahnya B. Lepas tu kita kena tambah lah. Tambah apa? Tambahkan garisan ini dan ini. Sebab kita juga akan nampak garisan ini dan juga garisan ini dari atas. Yang garisan warna merah ni. Kita akan nampak juga dari atas.
Okay. So kena lukis juga garisan SG dan apa ni? Saya dah tak nampak. IL. Kena lukis juga tau garisan ini. Sebab kita akan nampak dari atas. Okay. So, okay. So tadi saya kata apa? Okay, so kita kena lukis juga garisan tu jaraknya 3 cm, 3 cm. So macam mana nak lukis tu? Macam mana nak lukis 3 cm? Gunakan pembaris. Kita ukur 3 cm daripada hujung. Betul tak? Kita kira dari hujung 3 cm, lepas tu kita tanda lah. Tanda. Buat sedikit tanda. Lepas tu dekat bawah pun kita buat benda yang sama lah. Kan? 3 cm kan? Daripada hujung kan? So kita tanda lah. Lepas tu kita tanda. Kita buat apa? Lepas kita tanda, kita buat apa? Ukur. Garis je lah. Garis je kan? Garis je kan? 3 cm. Sini ke sini. Tu je lah kan? Boleh faham tak? Garisan ni 3 cm macam mana saya buat? Faham. Faham lah? Okey, lepas tu last kali kita nak lukis juga garis IL. IL 2 cm kan daripada CB kan? So, ulanglah step yang sama. Gunakan pembaris. Kita ukur 2 cm daripada CB. 2 cm. Dua cm. 2 cm kan? Nampak tak saya punya ni? Ya, pembaris. Nampak tak? 2 cm. Lepas tu tanda lah. 2 cm. 2 cm. Tanda. Lepas tu bawah pun kita tanda. Okey. Ataupun mungkin awak ada cara awak sendiri. Okey. Tak apa. Yang penting awak dapat hasilkan lukisan yang sama, itu yang penting. Yang penting awak dapat menghasilkan lukisan unjuran ortogon yang sama. Okey. Mungkin awak ada teknik awak sendiri ya. Yang penting jawapan awak sama dengan jawapan saya. Itu yang penting. Okey. So, okeylah. Ini yang saya dah buat. Okey. So, kalau nak label, boleh labelkan ya. Di mana ini adalah I. Ini ialah I. Bawahnya ialah L. Ini ialah H. Ini ialah G. Dan sekali lagi, tak nak label pun tak apa. Nak label pun tak apa. Okey, terpulang kepada kamu. Yang penting, bentuk yang kamu lukis sama seperti yang saya buat di sini. Boleh faham? Ada masalah tak belajar? Adakah kamu masih lagi di situ? Ada soalan tak? Tak ada. Nah, ini pandangan dari atas dari atas. So inilah bentuknya. Okey, kita lihat lagi soalan yang seterusnya. Sata mencancang sebagaimana dilihat dari X. Okey, di X. Dari X macam mana pula? Dari X. So dari X kita akan nampak ni ya. Betul. Kita macam kemetkan, tekan habis.
kita akan nampak bentuk macam ni, betul tak? Betul tak belajar? Boleh bayangkan tak? Bila kita tengok dari X. So, kita akan nampak bentuk segi empat ni lah. Dan kita juga perlu lukis garisan ini. Garisan ini 2 cm dari bawah, betul? 2 cm dari bawah. So, kita perlu buatlah satu garisan di sini. 2 cm dari bawah. So, bentuk yang kita nampak dari X ialah bentuk macam ni. 4 cm. Lepas tu, tapaknya 5 cm. Garisan tengah-tengah ini 2 cm dari bawah. Betul tak belajar? You boleh bayangkan tak? Kita nak lukis. Kan? Kita nak lukis ini. Unjuran oktogon. Okey. Sebenarnya saya ada, nanti saya tunjuklah. Okey. So, boleh tak lukis bentuk ini? Bentuk ini gunakan pembaris. Boleh lukis? Ke saya tunjuk? Boleh tak belajar untuk lukis bentuk ini? Sebenarnya saya ada ni, objek ni, tapi tak berapa baik lah. Okay, saya cuba tengok ni kan, contoh ni kan. Objek yang kita buat tadi kan. Ni objek dia kan. Betul tak? Sama tak? Tapi saya hanya boleh nampak daripada pandangan depan sahaja. Atas. Ini depan kan? Kalau kita tengok betul-betul. Ini kalau kita tengok dari depan kan. Kita nak tengok dari depan macam ni kan. Betul? Kalau kita tengok dari depan. Kan? Betul. Inilah. So, bab ini awak perlu buat latihan lah. Okay? Supaya awak boleh bayangkan lah, awak boleh latih awak punya imajinasi lah. And so, ini bentuk yang kita nampak daripada arah Y. Depan. Saya ada cuba buat lah bentuk 3D tapi saya tak berjaya untuk buat daripada arah atas. Okay? Dan sisi. Daripada depan saja saya boleh buat. Okay. So, belajar. Okay. So, kita sambung. Okay. So, ini buku teks. Ada kan contoh awak boleh rujuk buku teks. Okay. Unjuran oktogon daripada arah Z atas. Ini bentuk yang kita hasilkan lah. Yang saya tadi ada terangkan. Ini daripada arah X. Ini bentuknya yang terhasil. Dan ini daripada Y. Daripada depan. Boleh tak nanti awak lengkapkan? Awak kena lukis lah. Awak perlu lukis. Boleh tak belajar untuk lukis? Tolong buat Okey, ni latihan sedikit. Ini pun kena buat juga ni. Okey, so kita buat banyak supaya awak akan jadi pandai lah. Okey, so ini soalan nombor 1. Setiap objek di bawah terletak pada satu sata mengufuk. Lukis unjuran oktogon bagi setiap objek tersebut pada A. Sata mengufuk sebagaimana dilihat dari arah Z. Arah Z belajar. Okey. Objek yang pertama, apa nama objek ini? Objek yang pertama, apa nama objek ini? Objek yang pertama, apa nama objeknya? Kubus, cuboid, piramid,
silinder, cone, silinder, prisma, sfera. Mana satu? Ada lagi tak belajar? Ke semua dah lari dah? Ada lagi kan? Apa nama objek ni? Yang pertama ni. Piramid cikgu, piramid. Piramid. Okey, akhirnya ada yang menjawab piramid. Okey, gambar raja yang kedua. Gambar raja yang kedua. Silinder salah. Ini biasa yang kita birthday tu kan. Cone kan. Cone. Cone. Kan makan apa nama? Aiskrim kan. Cone. Yang ketiga prisma. Okey. So, yang A kita nak lukis unjuran ortogon. Soalan ni kita nak lukis unjuran ortogon dari arah Z. Okey, dari arah Z dari atas ah. Okey, so saya ada buat satu gambar raja di sini. Okey, yang ni. Okey, ini apa? Ini apa? Apa nama objek ni? Piramid. Piramid. So kalau kita lihat dari atas dari Z tu dari atas kan. Ini nampak apa? Nampak apa? Nampak Segi bentuk empat. Segi empat kan. Nampak segi empat kan. Lepas tu ada dua garisan bersilang, betul tak, di puncak ni kan. Yang atas ni E ni ialah puncak dia, betul tak? Puncak bagi piramid. So adalah sisi ni pun kena lukis juga. So inilah jawapan dia. Okay, inilah jawapan dia. Okay, so okay, so ini jawapan untuk yang pertama ni lah. 1A ya. Okay, unjuran ortogon bagi piramid dari arah Z. So awak kena lukislah bentuk segi empat. Lepas tu buat apa ni? Persilangan ni kena lukis juga. Untuk sisi-sisi yang atas ni lah. Boleh tak? Okey, saya juga ada buat yang kedua, cone. Cone. So cone So kalau kita lihat dari arah Z. Dari arah Z dari mana? Dari arah Z dari mana belajar? Dari arah Z tu dari mana? Dari arah Z kan? Yang pertama, dari arah Z. Arah Z mana? Arah Z tu dari mana? Dari mana arah Z? Atas ke, sisi ke, depan ke? Arah Z dari mana? Dari mana arah Z? Tanya Yuza. Arah Z dari mana? Tanya Yuza. Ya. Arah Z tu dari mana? Atas ke, sisi ke, depan ke? Dari arah Z. Nampak? Arah Z. Atas So ini cone Okey, kalau saya tengok dari atas. Kan? Ni cone kan? Saya tengok dari atas. Nampak apa? Nampak apa?
Bentuk apa? Bentuk apa yang nampak dari atas? Segi 4. Kun. Ini kun. Oh, Dari atas. Nampak apa? bulat. Bulat. Lepas tu tengah-tengah ada dia punya titik. Titik itu mewakili puncak. Okay, puncak. Puncak kun. So, ini jawapan lah. Jawapan ni. Ini sebenarnya jawapan ni saya dah buat kat bawah ni. Ini jawapan dia. Nanti awak kena lukis ni. Awak kena lukis ini. Okay. So, ini sebenarnya jawapan saya dah bagilah. Okay, cuma awak kena ada sedikit imajinasi lah. Okay. Dan ini yang ketiga ini ialah jawapan untuk prisma. Okay, prisma. Ini jawapan dia, unjuran ortogon. Okay. Okay, nanti awak buat lah ini. Awak kena lukis supaya awak boleh mahir. Okay, yang ni. B, ini jawapan untuk B ya sebenarnya. B. Okey, B dia nak apa? Sata mencancang sebagaimana dilihat dari arah Y. Dari arah Y. Nampak ni, arah Y. So, contoh. Okey, saya ambil contoh yang pertama. Piramid. Nampak ni piramid. Nampak piramid? Nampak. Okey, thank you respon Kalau saya tengok dari Y tu maksudnya kita tengok daripada depan, betul? So, kalau dari depan, nampak apa? Nampak apa? Dari arah Y dari depan. Segitiga. Nampak segitiga ni kan? Itulah image-nya. Unjuran ortogon. Faham tak belajar? Kena ada sedikit imajinasi lah. Sebab dalam periksa awak tak boleh guna software kan. Ini kalau saya guna software, memanglah senang kan. Oh, nampak segitiga kan. Dari atas tengok bentuk segi 4. Lepas tu ada apa? Ada X. Lepas tu titik persilangan itu ialah dia punya puncak. Puncak piramid. Boleh belajar? Ya, kita tengok lagi satu. Apa? Kun. Kun. Kita lihat dari arah Y. Ni kan tadi. Kun ni kun kan? Dari arah Y. Nampak apa? Segitiga. Segitiga juga kan? Segitiga kan? Macam ni kan, segitiga. Dia tak nampak kun kan? Tak nampak dia punya bentuk kun kan? You hanya nampak segitiga sahaja. Nampak satu segitiga sahaja. Tak nampak pun dia punya bentuk kun Hanya nampak segitiga sahaja. So, ini jawapan dia. Okay. Dan yang ketiga ni, you akan nampak lah. Okay. Dari arah Y, you akan nampak lah bentuk yang ni. Okay. So, saya minta tolong awak untuk lukis lah. Okay. Unjuran ortogon. Daripada contoh nombor 4, contoh 5, sampai contoh 4 dan seterusnya latihan. Jawapan ada di bawah. Cuma awak kena lukis supaya awak jadi mahir. Boleh belajar? Boleh. Boleh. Okey, besok kita bincang kita sambung Benda ni senang je, awak kena banyak praktis saja Okey, so saya bagi awak link untuk awak isi kehadiran. Okey, sekali lagi terima kasih kerana hadir. Saya harap kamu boleh faham apa yang saya ajar hari ini.